أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati Fadil Imam, pengurusi dan seluruh ahli tangkuasa Masjid Al-Munir. Saya hormati tuan guru, para alim ulama, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala pada subuh ni dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu sebentar, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada tidur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalan musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Ayat ni Allah kata, wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kamu, yang mematikan kamu. Tidur-tidur tu disebut tawaffa. Wafatlah, wafat, mati. Tidur-tidur ni umpama mati. Dialah Allah yang menidurkan kamu bil-lail pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dia juga Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang kamu buat pada siang hari. Summa yab'atsukum fihi. Kemudian dia bangunkan kamu daripada tidur. Liyuqda ajalan musamma. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencukupkan tempoh hidup kamu sehingga sampai ajal kamu. Summa ilaihi marji'ukum. Lepas itu kamu semua akan balik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yunabbi'ukum. Kemudian kamu semua akan dinyatakan, dibentangkan pada kamu apa yang telah kamu buat waktu hidup dunia, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, Allah Ta'ala menghidupkan kita pagi ni. Kalau Allah matikan kita, kita pun tak boleh nak kata apa-apa. Tak boleh nak buat demonstrasi, tak boleh rasa tak puas hati, tak ada. Kerana nyawa ni betul-betul urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya kamu, ya Muhammad, tentang ruh. Jawablah, ruh ni urusan Allah, bukan urusan manusia. Bukan urusan doktor pakar, bukan urusan kerajaan, bukan urusan mana-mana kementerian, bukan urusan mana-mana PBT. Dia urusan Allah sepenuhnya. Roh-roh ni urusan Allah. Dia yang beri masa pada kita untuk kita hidup, dan dia dah menentukan ajal. Kadang-kadang kita rasa pelik ajal ni. Rasa pelik. Saya duk fikir tentang kematian ajal ni, memang pelik. Yang pertama, dia tak ada tanda. Sedangkan yang lain tu ada tanda. Hujan nak turun pada tanda. Mendung dulu, gelap dulu. Tapi mati ni tak ada tanda. Ada dah disebut, ada, ialah banyak riwayat tentang tanda-tanda, tapi kita tak, dipanggil ajal maut ni tak ada. Dia tanda tu ada, tapi kita tak perasan. Biasa orang mati ni, dia tidak macam tanda-tanda lain. Tanda lain kita boleh beritahu sebelum berlaku. Sebelum berlaku tu kita beritahu. Oh, hari nak hujan. Oh, pokok nak keluar buah. Oh, bah nak mari. Kita beritahu sebelum berlaku. Kecuali mati. Mati ni kita beritahu lepas berlaku. Kita beritahu tanda tu lepas berlaku mati.
Bila mati orang tu, oh patutlah dia tak pernah mari masjid. Pagi tu mari masjid sembahyang subuh. Pun nak mati. Tu tuan jangan buat benda pelik-pelik. Ya. Ya. Patutlah dia, lepas dia mati tu kita macam-macam cerita. Oh patutlah dia pesan ke isteri dia, jagalah anak-anak kita baik-baik. Pun nak mati. Ya. Tapi orang semua cerita tanda tu selepas berlaku. Ya. Patutlah dia bayar hutang, habis hutang dia. Saya ada seorang kawan, dia jengka. Ya. Yelah macam, orang kata macam dia tahu ajal. Tapi cerita tu selepas dia mati. Ya. Jadi tanda-tanda Allah Ta'ala bagi pada kita. Yelah kampung kita ni, kampung Selamat ni, kampung saya sebenarnya. Ya. Rumah saya depan tu je. Ya. Kita ada almarhum Ustaz Saleh dulu. Imam Haji Ali. Ya, orang lama kita. Ya, waktu masih lama dulu ni. Ya. Di mana kita tahu bagaimana kampung kita. Ya, sebahagian besar orang lama-lama dah tak ada. Ya, tapi ajal ni kadang-kadang dia mari, dia ambil orang muda. Ya, kadang-kadang muda mati dah. Ya, kadang-kadang baru lahir mati dah. Kadang tak dah lahir mati dah. Sebab tu saya kata pelik. Ajal ni benda yang sangat pelik. Ada orang mati kerana sakit. Tapi ada orang mati tengah sihat. Dari segi logik tak patut matilah. Sebab tengah sihat, mati. Jatuh pokok. Ada tengah tidur, mati. Ya. Mati mengejut. Ya. Ada orang yang sakit lama. Bertahun-tahun, tak mati-mati. Ya. 2 hari lepas saya dapat maklumat, dapat berita sedih. Ya. Kat rumah saya di Bandar Pusat Jengka. Imam Masjid Jengka 14 ni, dia kena stroke. Dia imam mengajar rata-rata. Masya Allah. Habis boleh kata banyak masjid lah. Dia pada muda lagi dia tiap-tiap hari mengajar. Takdir Allah Ta'ala satu hari kena stroke. Ya, sebelah tubuh dia, suara pun tak keluar, tak boleh bercakap. Yang jaga dia isteri dia. Isteri dia jaga, duk bawa sana sini. Isteri dia sihat Alhamdulillah. 2 hari lepas, isteri dia meninggal. Ya. Yang sakit, tak mati. Yang jaga orang sakit tu mati. Takkan malaikat silap postcode. Ya. Tapi begitulah kematian. Kadang-kadang saya pernah hadir satu pergi ziarah seorang hamba Allah. Dia koma 15 tahun. 15 tahun koma. Ya, budak muda lagi. Ya. Koma, ayah dia muda-muda, mak dia ambil pencen awal untuk jaga anak. Kemudian bila mak dia uzur, tak daya, ayah dia pula ambil pencen jaga anak dia. Segi ziarah dia tu dah 15 tahun dia koma. Masya Allah. Saya menziarahi seorang hamba Allah, juga di Jengka. Ya, dia melahirkan seorang anak dia. Waktu lahir itu dia kejang tubuh dia. Dalam keadaan kritikal macam tu, maka doktor operation, keluar anak dia. Anak dia koma dan dia pun koma sampai, saya ingat, wallahualam, kalau meninggal pun beberapa tahun kebelakangan. Tapi segi ziarah tu dah 2-3 tahun koma. Okay. Mak dengan anak yang baru lahir, dua-dua koma. Tapi tak mati. Ada orang merayu-rayu pada Allah Ta'ala, panjang ya Allah, panjang umur aku, ya Allah, panjang umur. Tiba-tiba Allah beri perhatian. Sebab tu ajal ni benda yang sangat pelik. Adalah ulama-ulama bagi beberapa tanda-tanda ajal ni. 40 hari sebelum kita mati tu dia ada satu tanda. Dia berlaku lepas asar, satu tanda. Tanda tu satu denyutan. Daripada atas, dia turun sampai ke kaki. Ya. Kebanyakan kita tak perasan. Kebanyakan tak perasan. 30 hari kemudian, dia mari sekali lagi tanda. Daripada bawah, dia naik ke atas. Ada satu denyutan. Perlahan je. Ada yang rasa tak? 30 hari lagi. Tapi kebanyakan orang tak perasan. 20 hari lagi, dia akan naik, dia turun sampai pusat, kemudian dia akan naik balik. Ya. Lepas pada tu dia hilang. Ya. Dia mari beberapa tanda-tanda lain, termasuklah junatan tu 7 hari, 3 hari. Ya.
Dan berlakulah dalam tempoh 10 hari itu perkara-perkara pelik. Ya, kadang-kadang dia sakit penat teruk, tiba-tiba dia sihat. Dia jaga, kalau koma tu dia jaga. Kemudian dia nak makan, minta tu minta ni. Ya, kadang-kadang dia pindah ward pun. Saya ayah pak mentua saya bawa aksiden berapa hari lepas. Dia koma 2 minggu. Doktor cek ada sikit sangat pendarahan, sikit sangat. Tapi dia koma. Saya tanya doktor pasal apa dia koma, dia kata doktor pun tak tahu. Lepas 2 minggu dia sedar. Alhamdulillah dia pun segar. Boleh keluar ward daripada ward kecemasan pada ward biasa. Pindah. 2 hari pindah, meninggal dunia. Dia sihat sekejap. Waktu tu macam-macam. Dia rasa nak makan nasi lemak, dia rasa nak makan itu, dia makan ni. Biasanya kita bagilah. Biasa makan lah. Jarang jaga-jaga tu rasa nak kahwin lain, tak ada. Kalau ada tu nak sihat tu. Biasa. Kemudian 2-3 hari. Maksudnya, ajar ni satu benda yang sangat unik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَابْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Wabtaghi makna kamu pulun sungguh-sungguh. Kamu pulun sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, dapatkan sungguh-sungguh habuan nasib kamu di akhirat. Pulun sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab ni tentu, barang tentu. Hidup kematian tentu, hidup semula akhirat benda tentu. Maka Allah kata kamu pulun sungguh-sungguh untuk dapat nasib habuan kamu di akhirat esok. Cuma wala tansa, jangan lupa nasib kamu dunia. Dunia Allah kata jangan lupa. Akhirat Allah kata pulun sungguh-sungguh akhirat. Tapi jangan lupa ke dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupa nasib kamu di dunia. Jadi duk pulun akhirat sampai tak di dunia, tak boleh. Tapi yang ramai pulun dunia sampai lupa akhirat. Itu ramai. Yang ramai pulun dunia ni sampai tak semayang. Ada orang kadang-kadang cuba tanya diri dia, bila hari akhir mari masjid? Jumaat lepas, Jumaat ke Jumaat, seminggu mari sekali rumah Allah. Seminggu mari sekali. Pasal malam berapa kali sehari? Pasal minggu berapa kali kita pergi sehari? Pejabat tiap-tiap hari. Rumah Allah seminggu sekali. Allah Rabbi. Cuba tanya, bila hari akhir kita buka Quran? Tiap-tiap hari baca Facebook. Tiap-tiap hari buka iPhone. Berjam-jam. Berapa hari kita baca, berapa lama kita baca Quran? Bila hari akhir kita buka Quran? Cuba tanya, bila hari akhir kita sedekah? Minta maaf cakap. Kadang-kadang rezeki kita payah ni kerana kita berkira dengan Allah Ta'ala. Siapa berkira dengan Allah, Allah berkira dengan kita. Saya jumpa seorang, dia ni orang susah, orang miskin. Orang miskin. Tapi, ialah miskin-miskin kita pun tuan sekalian, ialah yang susah sangat-sangat kita akui. Di sana ada orang yang susah. Kaih pagi, makan pagi. Tapi ada orang yang sangat berkira. Sampai tak pernah sedekah pun ada. Seminggu tak pernah bersedekah. Walaupun sikit, kena sedekah. Kerana sedekah ni, dia nak sedekah ni. Kadang-kadang kita susah ni sebab kita tak sedekah. Saya pergi satu hamba Allah di kawasan saya di Kubang Krian. Banyak tempat saya cerita kisah ini. Sebab kisah ni bagi saya rasa pelik lah, rasa unik. Saya pergi menziarahi satu keluarga yang susah, yang miskin. Sangat miskin lah. Masuk-masuk rumah dia ni rumah kayu. Rumah kayu lama. Bilik rumah tu ada satu bilik. Masuk rumah dia, tikar kapet tak ada. Ada tikar mengkuang. Tikar. TV tak ada, television tak ada. Adalah kipas angin satu. Dalam rumah tu ada 2 orang manusia duduk. Suami isteri. Orang tua.
Suami dia koma. Ya, kena stroke, pensan, koma. Dah berapa, saya ingat dalam setahun lebih koma. Duduk tepi dinding. Atas katil lah. Kita bagi katil hospital tu kita bagi. Ya. Segi kat dia, beri salam, usah, tak respon. Langsung tak ada respon. Panggil nama, tak respon. Dia pun pergi duduk kat isteri dia. Isteri dia ni duduk baring atas tilam di bawah. Dia tak nak katil. Kita nak bagi katil ke dia, dia kata payah, dia suka. Atas lembik. Lembik tu duduk situ, terbaring, kaki kena potong sebelah. Macam manis. Okay. Saya borak dengan makcik itu. Saya kata, makcik apa khabar? Dia kata, Alhamdulillah, sihat Ustaz, sihat. Alhamdulillah. Kita nampak dia sakit, dia boleh jawab sihat. Yang orang Melayu ni. Ya. Apa khabar? Sihat. Macam mana siapa jaga suami? Saya lah Ustaz. Alhamdulillah, saya jaga. Dia yang jaga suami dia. Ya. Anak-anak baliklah sekali-sekala, tapi anak kerja. Ya, bukan boleh cuti sangat. Hujung minggu bolehlah balik. Ya. Lepas tu makan minum, saya kata Alhamdulillah, adalah rezeki. Ya. Alhamdulillah. Siapa, saya tanya dia, siapa yang masak? Kata, saya lah Ustaz. Alhamdulillah, bolehlah masak-masak sikit, ngesok-ngesok pergi ke dapur. Ya. Lepas tu mandi-mandi pakcik, saya lah. Ya. Sepanjang duk berbual dengan dia ni tuan-tuan, berpuluh kali mulut dia ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak putus-putus mulut dia ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Apa macam mana? Alhamdulillah adalah rezeki. Alhamdulillah bolehlah makan-makan sikit. Alhamdulillah bolehlah bergerak-gerak ke dapur. Alhamdulillah bolehlah bantu-bantu lak-lak badan suami. Setiap dia nak ulu ucapan, dia akan ucap Alhamdulillah. 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 Hingga kita borak dengan dia, kita tak rasa dia susah. Kerana kalimah yang dia ucap. Ya. Kita ni sikit susahnya. Oh, payah Ustaz sekarang. Macam mana? Oh, payahnya. Payah panjang. Ya. Saya berjumpa seorang hamba Allah di Mekah. Dia menyebut, dia mari minta sedekah lah. Anak fakir, anak fakir. Ya. Saya kata, jangan, bila kita dah ulang, aku ni miskin, aku fakir, aku miskin, aku miskin, aku miskin, 4-50 kali sehari, aku miskin, tidak akan dikaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita susah, betul kita susah, tapi tak perlulah kita kadang-kadang hingga rasa tak bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi, nikmat pada kita. Memang kita banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, memang kamu tak terhitung. Pernah seorang laki-laki mari jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, susahnya aku ni ya Rasulullah. Ya, tak ada, dia kata aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Dia tengok di atas ke bawah, bawah ke atas, tengok dia. Dua kaki kamu yang boleh tegak tu berapa harga dia? Dua tangan kamu yang boleh masih bergerak tu berapa harga dia? Berapa nilai mata kamu yang boleh melihat? Berapa nilai telinga kamu yang boleh mendengar? Berapa nilai? Nabi sebut satu nikmat yang sedang diterima pada saat itu. Bukan apa. Ya, supaya kita termasuk dalam golongan yang mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang dalam urusan dunia, ialah kita dalam urusan dunia, kita suka banding orang lebih senang pada kita, menyebabkan kita rasa kita susah. Kalau kita banding orang lebih senang, lebih mewah, lebih bahagia, lebih tu, lebih ni, lebih, kita rasa kuranglah kita. Tapi kalau kita bandingkan kita dengan orang yang lebih susah pada kita, lebih derita pada kita, lebih sakit pada kita, kita rasa syukurlah. Alhamdulillah. Buruk-buruk kita pun ada juga motor. Pakcik tu jalan kaki, jadi naik basikal je. Bila kita banding orang bawah kita, kita rasa nikmat yang Allah bagi pada kita. Tapi kalau selagi mana kita tengok orang lebih hebat pada kita, kita rasa kita kurang. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Dan kita tidak bersyukur. Ya. Allah Rabbi. Kekayaan bukan duduk pada harta, tapi duduk pada jiwa. Ya. Di antara sahabat-sahabat Nabi ni, ialah zaman kita pun ada orang yang susah. Kadang-kadang Tuhan bagi orang yang senang. Supaya dalam rezeki yang ada pada kita ni, ada bahagian orang fakir miskin, ada orang susah rezeki kita ni. Setiap bulan Tuhan bagi pada kita gaji ke pendapatan, berapa banyak sekalipun, sebenarnya, apa yang dalam bahagian kita tu ada hak. Ada hak orang susah, ada hak miskin, sebab tu diwajibkan zakat. Ya. Kita ni bila kita dapat pendapatan tahunan, cukup bayar zakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, kita berniaga, ya, pendapatan tahunan kita cukup untuk kita keluar zakat, alhamdulillah. Selagi tak cukup, boleh bagi sedekah boleh, tapi sedekah pahala sikit. Ya, sebab tu kalau kita berniaga, biar sampai boleh keluar zakat. Kalau kita bekerja, biar sampai boleh keluar zakat. Kalau kita buat apa pun, biar sampai boleh keluar zakat. Ya. Kalau tu ada emas, kita pakai gelam emas sebagainya. Biar sampai boleh keluar zakat. Pasal apa? Kalau sampai tahap sampai nisab boleh keluar zakat, bermakna pahala kita besar. Ya. Tapi kalau tak cukup, kira-kira tak cukup zakat, tak cukup nisab nak keluar zakat. Ya, tak cukup. Boleh sedekah. Tapi pahala sedekah sikit berbanding pahala zakat. Ya. Sebab tu bila Allah sebut wabtaghi, pulun sungguh-sungguh. Ya. Jadi apa kerja pak cik? Ada orang kerjanya baca Quran. Dia dah pencen. Tiap-tiap bulan adalah pendapatan sikit sebanyak. Kerja pun tak ada. Apa kerja dia? Baca Quran. Tiap-tiap hari dia baca Quran. Tiap-tiap hari. Itu kerja dia. Kerja dia duduk dengan Quran setiap hari. Setiap hari duduk dengan Quran. Ada seorang Allah, dia ni pencen. Tak besar mana pencen dia. Tapi dia ni kerja khairat. Dia banyak buat kebajikan. Ya. Dia beli pai air, pai getah, dia beli cebok, dia beli alat pencuci, dia beli brush. Kerjanya, dia boh dalam bonet kereta dia bergerak daripada satu masjid, dia singgah, dia cuci tandas, dia tukar pai, dia tukar mana-mana. Itu kerja dia. Ya, dia letak gayung 4-5 cebok air di kolam masjid. Ya, dia masuk tandas, dia tengok mana-mana, dicuci, dia berus, kemudian dia tukar paip. Ya. Kemudian besok dia start kereta, dia pergi satu tempat lain. Ya. Satu hari tuan-tuan, waktu saya duduk di sini dulu, ada satu peristiwa yang berlaku pada saya yang saya ingat sampai sekarang. Di Masjid Tanjung Api. Ya. Ada seorang hamba Allah. Dia ni bukan orang Tanjung Api. Dia bukan orang kampung kita lah. Ya. Dia ni berjalan daripada satu masjid. Satu hari saya tengok dia, saya jumpa dia duduk di Masjid Tanjung Api tu. Beberapa hari duduk situ. Tapi dia ni istiqamah lah semain jemaah sebab dia duduk di masjid kan. Dia bukan tabligh. Dia bukan jemaah tabligh, dia seorang. Ya. Dia duduk situ, dia semayang, tiap-tiap waktu semayang. Saya duduk perhati setiap kali saya semayang, dia selalu semayang jemaah lah. Setiap kali dia semayang, dia akan pakai kain pelekat yang sama. Kain tu lah, lusuh dah kain tu. Ya. Jadi, saya borak dengan dia, saya kata, Pak Cik, daripada mana? Dia kata, dari Kelantan. Saya, Pak Cik nak pergi mana? Dia kata, ikut kaki. Ikut kaki ni makna rasa sedap nak berkan. Dia gerak daripada masjid atau masjid. Ya. Saya tanya, anak-anak? Dia kata ada keluarga. Ya. Dia adalah sedikit latar belakang kisah dia ni. Dia ada bila ayah dia meninggal, dia wakaf dapat tanah sebidang tanah. Tapi tanah tu adik-beradik dia, ada yang tuntut, adik-beradik ada yang tuntut. Akhirnya kata dia kata malah balang adik-beradik. Dia jual lah tanah tu, dia bagi adik dia. Kemudian dia pun ambil pakaian, dia bergerak lah. Jadi bila saya tengok dia pakai kain semayang ni, kain yang sama setiap waktu ni, kebetulan seorang hamba Allah bagi saya hadiah pada saya satu helai kain pelekat. Jadi kain tu saya bagi dia. Saya hadiah pada dia. Lepas saya hadiah dia ni, saya tengok dia ni tak pakai-pakai kain pelekat tu, dia pakai kain lama juga. Ya, saya duk harapkan dia pakai kain baru. Dia tak pakai. Kerja dia tuan-tuan, kerja dia cari pukat-pukat tepi sungai tu, pukat-pukat lama tu, dia tahan kat kuala Sungai Kuantan ni, tahan pukat tu. Dapat ikan, dia potong, dia cuci, dia belah, dia buat ikan kering, dia jual. Itulah untuk menanggung diri dia. Ya, dapatlah RM1, RM2, RM3 ikan tu, jualan dia beli beras, dia masak sendiri, dia kat tepi. Hidup cukup simple. Satu hari saya bawa motor, saya lalu kat tepi Masjid Tanjung Api tu. Dia tengah angkat bukat. Dia nampak saya ni, saya kata, Ustaz, mari. Baru je dia panggil. Mungkin banyak dapat ikan gitu. Ya, saya tengok dalam plastik tu adalah ikan. Dia mari dia bagi saya ikan.
Kata apalah pakcik, tak apalah, pakailah, tak apa. Saya ada gaji. Ya, saya ada pendapatan. Dia tak ada pendapatan. Ambillah Ustaz, ambillah Ustaz. Bersungguh-sungguh dia bagi. Saya pun fikir, tak ambil, tak kena. Ambil, baru kena. Ambil lah. Sebab pernah Aisyah menolak hadiah seorang hamba Allah yang miskin. Ada seorang makcik miskin, susah zaman Nabi. Dia hadiahkan pada Aisyah. Aisyah ni tak sampai hati nak ambil. Kesian nak ambil ke dia. Tapi Aisyah akhir tak ambil. Nabi SAW tegur. Nabi berkata, Aisyah, kalau ada orang bagi, ambillah. Ambillah orang bagi. Kalau kamu kesian pada dia, kamu balas lebih baik daripada dia bagi. Ya, tapi jangan tak ambil. Ambillah. Dia siapa ambil? Ambil ikan tu. Saya tengok dalam kilah dia besar. Saya kata apa dalam kilah dia ni? Kain, dia pakai kain. Dia pun buka kain dia. Ya. Ada satu benda. Ya. Buku dalam plastik. Buang plastik ada plastik. Buka plastik ada plastik. Buang plastik ada plastik lagi. Buang. 4, 5, 6 lapis plastik jumpa kertas. Buang kertas jumpa plastik lagi. Dalam plastik tu kain pelekak yang saya bagi. Saya kata, Masya Allah. Saya tanya dia, pasal apa tak tinggal dalam beg? Sebab dia ada beg pakaian dia. Dia kata takut orang curi. Takut orang curi. Ya. Tuan-tuan sekalian, bila kita tengok cerita kisah macam ni, saya banyak jumpa, ialah kita orang kampung, kita banyak jumpa. Ya. Yang paling penting dalam hidup kita ialah, kalaupun kita tidak bahagia dunia, jangan kita celaka di akhirat. Kalaupun kita susah dunia, jangan sampai susah tu melarat sampai ke akhirat. Ada orang susah dunia, hidup susah. Allah Rabbi, saya tengok dia sangat kesian. Ya, saya tegur dia, saya kata, akhi, hidup dunia susah, ramai orang susah, tak apa. Jangan sampai susah di akhirat. Jangan sampai tak semayang. Jangan sampai susah miskin sampai tak semayang. Semayang tidak. Beli nombor ekor, dapat duit sikit, beli nombor ekor. Ya. Satu hari saya pergi ke jeti Tanjung Api tu. Jeti kita, bukan jeti Tanjung Api, jeti Lumpur tu, dekat-dekat tu. Lepas semayang, orang minta semayang ajak atas, bila nak buat kapal, nak turun ke laut, biasalah. Ya. Ada 2 kanak-kanak sedang tidur atau buka. Saya pergi kat lebih kurang pukul 10 lebih. 10 malam. 2 kanak-kanak tidur atau buka. Dua-dua beradik. Umur dalam 5 tahun seorang, dalam 7 tahun seorang. Ya, saya tanya, budak mana ni? Dia kata rumah dia situ. Bapak dia penagih dadah. Maknya kerja kat disko. Pelayan disko. Anak terbiar. Masya Allah. Ya. Ini di antara masalah yang kita hadapi. Kita tahu. Ya. Dan kita berusaha bagaimana untuk kita cuba atasi dengan bantuan sebagai. Tak apalah. Jadi, cuma Allah kata, wala tansa nasibaka min dunya. Kamu jangan lupa nasib kamu di dunia. Jangan ada orang kadang-kadang pulun akhirat sampai tak peduli keluarga. Ya. Nak keluar jemaah, nak keluar tabligh, nak keluar dakwah, keluarlah, tak apa. Tapi jangan sampai kita tak tungat tanggungjawab kita. Isteri tak urus, anak-anak tak sekolah, apa semua tak sekolah. Bapak gimana? Keluar. Ya. Keluar tak apa. Tapi tunaikan tanggungjawab. Kewajipan kita, jangan kita lupa. Ya. Sebab ini tanggungjawab, kewajipan yang kita kena tanggung. Anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Jangan kita biar gitu. Biar macam rezeki macam serah pada Allah Ta'ala. Itu bukan tawakal, itu tawakul. Ya, sahabat saya itu hari turun daripada unta, masuk dalam masjid. Nabi kata, tambak unta kamu tu. Kenapa tak tambak unta? Nabi kata, aku tawakal pada Allah SWT. Nabi kata, ikat dulu baru tawakal. Tambak dulu baru tawakal. Kunci dulu kereta kita, tutup pintu, kunci, baru masuk masjid. Ada orang kadang-kadang minta maaf, masuk masjid, dicampak kunci tu tepi tiang. Ada setengah masjid, dia tak dapat sangkut kunci. Dia mari semayang, dia sangkut kunci tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar masjid, tiba-tiba kereta kita hilang orang curi, ataupun motor hilang orang curi, tuan-tuan tahu tak, pencuri itu tidak akan dikenakan hukum hudud. Tak kena hukum hudud. Pasal apa? Kerana harta disimpan tempat yang memang terdedah kepada kejahatan. Kesilapan tu. Kadang-kadang kita pandang mudah, masuk masjid, campak kat tiang masjid. Keluar-keluar tengok orang tengah semayang, orang ambil motor kita. Yang sedapnya, yang curi motor tu semayang sekali, cuma habis awal. Ya. Takbir sekali.
Imam rokok hilang, rupanya curi. Dalam masjid orang curi sekarang ni. Allahu Rabbi. Ya. Wala waftaid ma'atakallahu dan akhbatan wala tansa nasibaka min wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata buat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kita. Memang payah kita nak buat baik pada makhluk sebagaimana Allah buat baik pada kita, tapi Allah suruh. Ya. Kalau kecil hati kita dengan orang, kadang-kadang kita balas masa tu kampung. Ya. Ada jiran kadang-kadang kerja jahat dia buang sampah rumah jiran. Ada. Ya. Ada sampah dalam plastik, dia campak rumah kawan dia, rumah jiran dia. Ya. Allah Rabbi, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, jiran aku ni teruk betul ya Rasulullah. Ya, perangai dia teruk betul. Ya, semua kekotoran rumah dia campak rumah aku. Nabi kata sabarlah. Dia pun sabar. Mari lagi jumpa. Ya Allah, tak tahan aku dengan jiran aku, ya Allah, teruk sangat. Ya. Teruk sangat jiran. Perangai jiran dia ni. Jenis jahat. Ya, dengan jiran. Nabi kata sabarlah. Sampai 4-5 kali sabar. Ya. Allahu Rabbi. Jadi dalam konteks ini Allah sebut, buat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Wala tabril fasad fil ard. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Al-fasad. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Jangan buat al-fasad. Allah sebut zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, berlaku fasad, kerosakan. Ni kerosakan atas dunia ni disebabkan tangan manusia. Ya, kalau kita lihat kepada satu peringatan Allah dalam Al-Quranul Karim, agak menarik ayat ni untuk kita sikitlah, masa kita tak panjang pagi ni. Allah sebut waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Surah Al-Anbiya ayat 32. Waja'alna as-samaa'a saqfan, dan kami jadikan di langit itu ada bumbung. Kita bila kita tengok atas ni, Allah kata langit ni ada atap. Saqfan mahfuza. Satu atap yang kukuh. Dulu kita tengok mana ada atap. Kita tengok, kita belajar sekolah, bumi ni satu planet daripada beratus-ratus planet yang ada. Allah sebut bila dekat kiamat itu langit akan pecah. Langit akan runtuh sekeping demi sekeping. Ya. Saya meneliti ayat ni, tengok berapa pandangan-pandangan ulama-ulama yang awal dan pandangan-pandangan ahli-ahli sains yang moden. Saya agak tertarik dengan pandangan bahawa ayat yang Allah sebut di langit itu ada atap yang kukuh, dengan makna bahawa di langit itu ada satu lapisan yang kukuh. Orang sekarang panggil lapisan ozon. Ya. Allah Ta'ala ni dia buat pada atas kita ni ada satu lapis. Beribu kilometer, satu lapisan gas. Beratus jenis gas duduk berkumpul di situ, jadi penapis mahfuza yang terpelihara. Kukuh ni. Supaya panah bumi ni diserap. Lapisan tu akan menyerap panah bumi ni. Ya, kalau panah ni tak diserap, bumi akan panas. Yang kedua, matahari bila dipancar ke bawah ni ada penapis dulu. Supaya pancaran matahari ke bumi ni sesuai untuk hidup. Ya, jadi mahfuzah ni satu lapisan yang kukuh. Dekat kiamat Nabi kata apa dia? Allah sebut langit tu akan pecah. Sekeping-sekeping. Sekarang dia mula pecah sekarang. Lapisan ozon sekarang mula menipis. Ya. 16 September 1987. 16 September 1987, hari pertama seorang saintis bertemu satu lubang. Ya, satu lubang, lapisan ozon tu dah bocor, dah ada satu lubang. Di mana? Di Antartika Selatan, Kutub Selatan. Ya,
Hari itu dikenali sebagai Hari Ozon Sedunia. Tahun 87 baru jumpa satu lubang. Maknanya penapis, kalau kita penapis teh ni bocor dah satu, tapi kecil. Kemudian lapisan tu makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan dia makin nipis dah, makin nipis, makin nipis. Ya. Sekarang dunia duk gempa ni kan itu, tuan-tuan. Ya. Allah sebut bagaimana jangan melakukan al-fasad, sebab kerosakan tu dia akan mendatangkan kesan secara langsung. Kita dalam ibarat kalau kita duduk atas pokok, ambil gergaji, kita duduk satu dahan, kita kerak dahan pokok tu. Padahal kita duduk dahan tu. Kita duduk dalam satu rumah, kita rosakkan rumah yang kita duduk. Ya, orang tu kata kalau marah nyamuk jangan bakar kelambu. Ya. Jadi itulah yang saya nak sebut pada hari ini, bahawa apa pun yang kita hidup atas muka bumi, kita hidup semula akhirat. Kalau kita susah dunia, jangan susah sampai ke akhirat. Kalau kita miskin dunia, jangan miskin sampai ke akhirat. Kalau kita rasa tak bahagia dunia, jangan sampai celaka di akhirat. Ya. Kalau nak yang terbaik, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu terbaik. Kalau tak boleh, biarlah kita susah dunia, tapi jangan susah sampai ke akhirat. Jangan sekali-kali kita hanya bahagia dunia, seronok dunia, gembira dunia, tapi di akhirat nanti kita menanggung azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, mari mudah-mudahan Allah Taala merahmati pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Dalam suasana kita masih lagi berada dalam penghujung tahun, hujung tahun yang biasanya musim peralihan monsun, dan insya-Allah Allah Taala pelihara negeri kita, negara kita. Allah pelihara masyarakat kita seluruhnya, insya-Allah. Dan kita menjadi hamba Allah yang soleh, berfikir sebagai wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati Allah Taala panjang menjumpa semula pada masa-masa akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa radana wa radana ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa inal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.